seorang pemandu teksi yang ingin dikenali sebagai Abang Man Samri. Abang Man Samri berkongsi peristiwa pengalaman katanya. Apa khabar KC? Juga penggemar rancangan MG12. Terutama sekali Abang Man ingin beritahu, sekarang ini Abang Man dah tak mendengar rancangan KC menggunakan radio dalam teksi. Malah kalau memandu di waktu malam, bertugas memandu teksi, Abang Man akan sumbat earpiece di telinga. Kenapa agaknya mesti KC tanya? Inilah kisah yang ingin Abang Man sentuh. KC dan pendengar Misteri Jam 12. Abang seorang pemandu teksi, saya gunakan Abang Man nama ringkas. Abang Man seorang pemandu teksi dan bertugas pemandan malam. Ini bermaksud Abang Man akan ambil teksi sekitar pukul 5.30 petang dan akan memandu sampai esok pagi 5.30 pagi. Teksi akan dipulangkan kepada driver selanjutnya. Jadi dari 5.30 Abang Man akan memandu, kadang-kala bila terlampau penat, pukul 3, pukul 4 dah balik berehat. Sebab tempat yang Abang Man serahkan teksi adalah kapak rumah Abang Man. Abang Man memang bertuah mendapat relief driver Abang Man yang katanya di sini bertugas, yang katanya di sini tinggal di tempat yang sama dengan Abang Man. Jadi rakan-rakan pendengar Misteri Jam 12, ketika Abang Man sedang mendengar rancangan KC, waktu itu memang teksi Abang Man kosong, tidak ada penumpang. Ingat lagi waktunya 12.30 tengah malam. Sedang dengar Abang Man kuatkan suara KC. Betul, kuatkan suara, maklumlah teksi tak ada orang dan nak rasa feel mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dalam keadaan memandu di waktu malam, mata tengok kiri kanan mencari penumpang. Kita ni pemandu teksi, kalau memandu di waktu malam, mata kita ni lebih pantas. Sebab nampak orang tepi jalan, kita akan hampiri dari jauh, hidupkan high beam ataupun kita akan horn dengan harapan orang itu akan naik teksi kita. Sebab susah nak dapat penumpang di waktu malam, melainkan kalau kita berada di bandar, katanya daerah ataupun kawasan town. Situ memanglah kadang-kadang orang malam-malam pergi kelab baru balik. Tapi kali ini KC, bila berada di bukan kawasan bandar, memang kadang-kadang orang nak menyeberang jalan pun kita fikirkan nak naik teksi. Jadi ini berlaku bila Abang Man menjemput seorang budak perempuan muda. Dari jauh nampak dia diri tepi jalan. Dari jauh Abang Man flash high beam beberapa kali, dia masih tak bergerak. Jadi kalau orang berdiri tepi jalan, kata Abang Man, orang tu tak bergerak, ini bermakna dia tak nak menyeberangi jalan. Kalau dia nak seberang jalan, mesti tak ada kenderaan, dia dah lakukan apa yang dia niatkan. Jadi pendengar Misteri Jam 12, dari jauh Abang Man terus sampai depan budak tu. Abang Man tunggulah, budak tu pun buka pintu masuk dalam teksi. Abang Man pelankan suara, tapi masih dengar lagi perlahan-lahan. Kemudian Abang Man tanya. Abang Man pusing belakang, budak Melayu lah. Adik nak ke mana? Dia kata pada Abang Man, saya nak pergi Boon Lay bang. Okeylah. Jadi rakan MG12, Abang Man berada dekat kawasan Chua Chu Kang. Saya tak nak sebut nama tempatnya yang lebih terperinci. Ada alamat semua. Jadi memandu pergi ke Boon Lay menggunakan Jalan Bahar KC. Jalan itu tempat Polis Akademi yang baru. Itulah jalan shortcut dari Chua Chu Kang nak pergi Boon Lay. Tapi jalan shortcut itulah KC yang banyak tapak tanah perkuburan. Islam, bukan Islam pun ada di sana. Bila memandu ni, budak ni terus bersuara. Pada mulanya dia senyap. Sepanjang perjalanan Abang Man sedang mendengar MG12, dia senyap duduk di belakang. Kemudian dia cakap apa KC? Bila sampai dekat tapak tanah perkuburan Yahudi, ketika itulah dia bersuara. Abang, berani abang dengar cerita-cerita macam ni, jalan tempat macam ni? Oh, abang dia biasa dengar malam-malam macam ni. Ya ke? Abang berani Abang turunkan saya kat sini lah, dah sampai rumah saya. KC, pendengar Ria 897. Bila Abang Man dengar budak tu cakap macam tu, tak berani toleh KC. Sebab secara natural ataupun secara alami,
Bulu roma kita terus meremang, bulu tengkuk meremang, menandakan ada sesuatu yang tak kena. Bila berhenti, betul-betul dekat tepi bus stop, belakangnya kubu Yahudi. Abang Man berhentikan teksi, tapi tak dengar pun orang buka pintu teksi. Lama kisi, lebih kurang 3 hingga 4 minit. Tak gerak-gerak. Mulut Komat Kamit, radio Abang Man dah matikan. Abang Man, cekalkan hati, kuatkan semangat. Bila nak toleh belakang, mulut tak putus-putus baca surah. Baca dan baca sambil perlahan-lahan toleh belakang. Tengok dekat belakang teksi tak ada orang. Abang Man masuk gear 1, pecut kisi, selaju-lajunya. Tinggalkan kawasan itu. Rakan-rakan MJ12. Bila sampai dekat simpang, Abang Man nyaris-nyaris berlanggar dengan motosikal. Sebab Abang Man tak perasan lampu merah. Sebab dah terlampau takut. Nasib baik budak tu dapat elak. Abang Man berhenti. Tengok budak tu, abang minta maaf sampai dia marah. Kemudian dia kata, "Pakcik ni apa ni? Pandu tempat macam ni, nampak hantu apa?" Nak jawab pun tak boleh. Dia bukan seorang, ramai kisi budak-budak motor. Mungkin malam tu sedang buat adventure, saya tak pasti. Tapi kisi itulah peristiwa yang menyeramkan berlaku pada saya. Terima kasih.